telah memadalah balas akan amal mereka itu. Yang ada pada yang ia memadakannya atas hati mereka itu dalam berbuat taat, dan ia mendatangkan atas mereka itu daripada diperoleh berjinak-jinakkan dengan dia dalam tiap-tiap segala waktu mereka itu, dan iaitu balas kemudian daripada amal, kerana wujudnya martabat atasnya. Ini lagi bentuk-bentuk amal, balasan-balasan amal. Jadi balasan amal ni dia lebih berbentuk kerohanian, bentuk kita kata warid yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati hamba, bukan dalam berbentuk zahir yang kita faham. InsyaAllah hari itu ni Syekh Ibn Atta' mula-mula menyebut bab balasan ni, iaitu kita boleh bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut balasan segera. Balasan di dunia ni, dia tengok dia punya dia punya tingkat-tingkat dia. Jadi balasan amal ibadat kita ni Allah balas segera dan Allah tunda. Yang balas segera kita boleh bermuamalah dengan Tuhan. Yu'amiluhul abdu naqdan. Makna bermuamalah dengan Allah Ta'ala segera. Segera ni balas segera. Tuhan balas di dunia ni, kita bermuamalah, berhubung, bermunajat, berdoa, mendekatkan diri dengan Allah, ingat kepada Allah sentiasa. Itu muamalah, namanya muamalah, berhubung dengan Allah. Macam kita bermuamalah dengan manusia di dunia ni, sembang, bercakap, berniaga, berkawan, itu dengan manusia. Bermuamalah dengan Tuhan, dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balas segera amalan-amalan yang kita buat. Bayang, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, wirid dan sebagainya. Satu lagi, iaitu Allah balas besok di akhirat, syurganya yang kekal abadi. Kemudian yang malam, yang pagi semalam ni disebut lagi balasan Allah Ta'ala. Apa balasan Allah Ta'ala? Allah redha kita ni sebagai ahlinya, ahli ibadat. Dan sebut Allah redha kita sebagai ahli ibadat, kita sentiasa beribadat. Beribadat yang disebut oleh Abul Ala Al-Madudi, al-ubudiyatu lillahi ta'ni al-inqiyadu li hukmihi subhanahu ma'ar ridha nafsi. Ubudiyah itu memberi makna bahawasanya berpegang teguh dengan hukum Allah. Dalam segala perkara yang kita buat, kita sentiasa berpegang atas hukum Allah, serta redha hati kita tu dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu namanya ubudiyah ataupun ibadat. Ibadat ni pula mesti kita lakukan dengan cara berterusan 24 jam. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya'budun ni fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni mana? Sentiasa. Sentiasa kita beribadat dengan Allah Ta'ala 24 jam. Dalam ibadat kita, dalam muamalat kita, jinayat,
dalam makna kita kata muamalat, munakahat, jinayat. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 robok ni, 4 perkara ni sentiasa kita patuh pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dah memadai dah. Balasan Allah Taala pada kita, kita dah jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni masuk sikit lagi berkaitan dengan balasan-balasan Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Kata musannif rahimahullah taala, ya. Kafal amilin jazaan, memadailah bagi orang yang beramal itu balasan. Balasan daripada Allah. Apa balasan dia? Ma huwa fatihuhu, barang yang fatihuhu, yang dibukakan oleh Allah Ta'ala ala qulubihim, atas hati mereka itu, fi ta'atillah, pada mentaati perintah Allah. Balasan yang paling besar iaitu Allah buka hati kita untuk taat kepada Allah. Itu dah besar dah. Terbuka hati untuk buat taat, dipermudah oleh Allah untuk buat taat. Apa jadi mudah tu? Sebab Allah tuang nur dalam hati kita. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih. Apakah tidak orang yang Allah bukakan hatinya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhan. Yang hati tu buka tu, nak boleh buat taat tu, mudah buat taat tu dengan sebab Allah tuang nur ke dalam hati. Dipanggil nurul waridat. Nurul waridat, nur yang datang daripada Allah Ta'ala. Yang disebut oleh Nabi, inna nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati, hati itu lapang dan terbuka, tak tertutup, tak sempit. Hati itu terlapang, terbuka, maknanya mudah sangat untuk mengerjakan taat. Itu pun dah memadai sangat dah. Bagi orang yang beramal itu, makna kata dianugerah oleh Allah dengan terbuka hati untuk melakukan taat. Jadi hidup dia macam mana? Lepas satu taat, satu taat. Lepas satu taat, satu taat. Dia sibuk dengan ibadat kepada Allah. Baca Quran, zikir, lepas itu sembahyang, lepas itu puasa, lepas itu 24 jam. Kalau kerja harian dia pun sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, sentiasa jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terbuka hati untuk buat taat, ini pun dah balasan hebat daripada Allah Ta'ala. Ya. Itu dia. Wa ma huwa muriduhu, dan juga benda-benda yang makna kata yang datang daripada Allah, muridu, yang benda yang mari daripada Allah, alaihim, ke atas mereka itu, min wujudi mu'anasatihi, daripada wujudnya mu'anas. Mu'anas ni berjinak-jinak, wujudnya perasaan untuk berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan buka hati, hati lapang, terang, berjinak-jinak dengan Tuhan. Makna berjinak ni tak liang, macam kucing jinak kelitin tepi kaki kita, pagar belakang kita, dua tari bawah kita tu kucing jinak lah tu. Kita ni berjinak-jinak dengan Allah. Hati tu sentiasa terpaut, teringat, lekat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jinak ni tak liang lah. Jinak ni tak liang, sentiasa nak beribadat kepada Allah, tak lari. Hati tu sentiasa ingat Tuhan, nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri dengan rumah Allah, dengan kitab-kitab Allah, Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi
kata-kata ni memberi makna secara ringkasnya bahawasanya memadailah balasan Allah Ta'ala itu Allah buka hati kita untuk buat taat. Iaitu apa yang menyebabkan kita ni terbuka hati untuk buat taat, kerana Allah campurkan di hati kita ni wujud mu'anasati, wujud satu sifat perasaan berjinak-jinak dengan Tuhan. Kan? Berjinak-jinak. Kalau kita tengok dia tu, ya Allah, pani ni disebutkan dirinya dengan ibadat. Linnasi asbabun wa sababuna anil imani wal Islam. Manusia banyak sebab, banyak urusan. Urusan kami iman Islam, iman Islam, iman Islam. Nak meningkatkan iman dia, nak meningkatkan Islam dia. Tidak. Maknanya telah memadailah. Memadai ini mencukupi balasan bagi amal. Mereka itu yang ia Allah membukakannya atas hati mereka itu berbuat taat. Ini balasannya cukup besar. Tanda Allah sayang kat kita, Allah sibukkan kita dengan ibadat. Tanda Allah benci kita, Allah jauhkan kita daripada ibadat. Hati itu tak teringat nak buat ibadat, tak teringat nak pergi masjid. Ada orang hidup sepanjang hidup dia tak teringin nak pergi masjid, tak teringin nak buat ibadat, tak teringin nak baca Quran. Ini teruklah. Jadi tanda Tuhan kasih kat kita, Tuhan sayang kat kita, Tuhan dekatkan kita ni dengan diri dia, dekatkan kita dengan rumah dia, masjid, dekatkan kita dengan kitabnya Al-Quran. Itu tanda Allah sayang kat kita. Bila kita ada perasaan macam tu, syukur banyak-banyaklah pada Allah Ta'ala. Allah buka jalan untuk kita mendekatkan diri pada dia. Allah marzuqna hubba wa hubba man ahabba wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il bari. Nabi ajak kita satu doa supaya Allah sayang kat kita, Allah kasih kat kita. Allah marzuqni hubba, ya Allah Tuhanku, rezekikanlah aku ni kasih kepadamu ya Allah. Hati tu kasih kat Tuhan, cinta Allah. Allah marzuqni hubba wa hubba man ahabba. Campur aku perasaan, rezeki aku kasihkan kepada orang yang engkau kasih. Kasih pada ulama, kasih orang yang buat baik, kasih orang yang bersedekah, kasih orang yang suka menghubung silaturrahim. Perasaan tu, kalau Tuhan tak bagi, dia sebaliknya, dia benci ulama, benci ke arah perpaduan Islam, benci orang buat kebajikan. Wa hubba man ahabba wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Wasrikan aku kasih kepada barang yang membawa kita kasih pada Allah. Barang yang membawa kita ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala banyak. Antaranya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang bertaubat. Kita ni minta Allah bagi kasih kepada bertaubat. Waj'alni mutatahhirin. Jadikan aku ni, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah Tuhanku, campurkanlah aku ni perasaan kasih kepada bertaubat, kasih kepada orang yang mensucikan diri. Allah suka orang yang mensucikan diri. Kita sentiasa nak suci diri kita dengan bertaubat, menyucikan hati kita bersifat-sifat mazmumah.
Apa lagi yang boleh membawakan kita dikasihi oleh Allah Ta'ala? Ikut sunnah Nabi SAW. Orang ikut sunnah Nabi kasih. Kita minta kita termasuk orang ikut sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu benar-benar cinta kasih kepada aku, ikut sunnah Nabi. Ikut aku, ikut Nabi, nescaya kamu dikasihi oleh Allah. Apalagi amalan yang membawa kita dikasihi oleh Allah? Berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah kasih orang yang berjuang di jalan Allah bersaf, bertanzim, berjamaah. Minta Allah campak perasaan kita kasih berjuang, berjihad di jalan Allah ni. Apalagi amalan yang membawa kita dekat dengan Allah, iaitu melakukan amalan-amalan sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah. Sentiasa hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada aku, pada Allah, bin nawafil, dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat tu, ibadat sunat tu boleh bawa kita Tuhan sayang. Kita minta Tuhan campak kita perasaan kasih kepada ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga engkau kasih kat aku. Itu doa Nabi ajak. Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ilayya minal ma'il barid. Campakkan aku perasaan kasih padamu ya Allah lebih kasih daripada air dingin. Ayat sejuk kita kata apa nilai kan lah. Tapi kalau kita dahaga, orang berjalan di padang pasir, panas terik, air tak ada, apa yang dia amat berharap? Dia amat berharap air dingin. Walaupun dia berharap sangat air dingin, kalau dapat air dekat dia tu, cukup dia kasih. Jadi kasih pada Allah lebih pada tu lagi. Itu dia. Kan? Jadi yang kita boleh buat ibadat tu kerana Allah buka hati kita untuk melakukan ketaatan dan mendatangkan dia atas mereka itu daripada diperoleh berjinak-jinakkan dengan dia. Yang boleh rawan tu sungguh-sungguh buat taat kerana Allah dah campak di hati dia sifat berjinak-jinak dengan Tuhan. Kalau kita berjinak-jinak dengan Tuhan di dunia ni, di akhirat besok Tuhan jinak-jinaklah dengan kita. Kalau kita di dunia ni liang hati kita dengan Tuhan, di akhirat besok jauhlah kita daripada Allah Ta'ala. Jadi akhirat tu, dunia tu membayangkan apa yang akan berlaku di akhirat besok. Orang yang berjinak, kita tak tahu, nak tahu jinak tak jinak bukan bayar. Lepas semayang ni pergi pegang Quran. Baca semuka nak 2, baca 2 nak 3, baca 3 nak 4. Jinak lah tu. Baca 2 baris mengantuk, tu liang lah tu. Pegang handphone tengok, berjinak-jinak dengan handphone, berliar-liar dengan Quran. Itu ya ukuran. Ukuran kita macam tu ya. Bila orang tu berjinak-jinak dengan Allah, dia suka melakukan amal ibadat yang mendekatkan diri dengan Allah, membawa dia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka pintu berjinak-jinakkan dengan dia, dengan Allah. Dalam tiap-tiap waktu mereka itu, tiap-tiap waktu, seminit demi seminit, demi seminit demi seminit, biasa berjinak dengan Allah dalam seluruh urusan hidup dia. Bukan ibadat khususiyah saja, semua urusan hidup dia. Dia berniaga, berjinak dengan Tuhan. Sentiasa duk asa Tuhan duk tengok dia. Dia tak tipu lah perniagaan dia. Dia jadikan ibadatnya itu jalan berjinak-jinak dengan Tuhan. Orang beli barang, dia berniaga dengan mudah. Maknanya dengan berlebih kurang. Bagi lebih.
Kalau ikan dia jual ikan, sekilo bagi sekilo lebih. Dia bertasamuh dalam mengerjakan perniagaan dia tu. Hubungan dia dengan manusia, dia cari jalan untuk melakukan ibadat, menghubungkan silaturahim, berlemah lembut dengan manusia. Inilah sifat-sifat sahabat. Begitu dalam rumah tangga, hubungan keluarga, anak, isteri. Jalan-jalan mendekatkan diri dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, dia mudah tarik orang kepada Allah. Dan dia dah dekat dengan Tuhan. Kalau dia pun jauh daripada Allah, macam mana nak dekatkan diri dengan Tuhan? Nak bawa orang lain dekat dengan Tuhan? Dia sendiri pun jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau dia sendiri dekat dengan Tuhan, dia mudah tarik orang dekat dengan Tuhan. Dia sendiri berjinak-jinak dengan Tuhan, dia boleh tarik orang lain jinak dengan Tuhan. Kalau dia sendiri pun lihat, macam mana nak tarik? Cakap di mulut boleh lah. Mari kita bersatu padu. Cakap Allah uji, habis. Macam para sahabat, mereka hidup berkasih sayang. Boleh bukti. Ayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka susah. Dalam perang Yarmuk, seorang sahabat dicari sepupu dia. Sepupu dia tu nama Isyam bin Abilas. Dia bawa ayam untuk bagi sepupu dia. Dia nak cari sepupu dia, perlukan air, dia nak bagi. Dia sampai ke medan perang tu. Habis perang, dia tengok ramai tentera Islam yang luka. Salah seorang daripada mereka itu minta air. Dia bawa air tu bagi. Dia pun dapat air, pegang rapat tangan nak minum air. Letak saja air di bibir, dia dengar ujung sana, dengar orang duk minta air. Air. Dia kata, aku ni, nyawa aku ni mungkin panjang lagi. Hampir tolong dia, bagi air ni kat dia. Jadi kawan ni pegang air tu, pergi cari orang nombor 2 tadi ni. Macam tu juga. Gaya nak letak air kat mulut, tiba-tiba dengar ujung lagi tu, perlukan air. Dia pergi nombor 3. Sampai nombor 3, yang nombor 3 ni dah mati. Dia lari patah balik nombor 2. Nombor 2 pun mati. Patah balik nombor 1. Nombor 1 pun mati. 3 mati, tak sempat minum air. Dia susah, dia nak, dia hajat. Tapi sifat ukhuwah tu yang Allah campak di hati mereka. Mereka mengutamakan sahabat mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka sedangkan mereka sendiri susah. Mana kita nak cari orang Islam sekarang ni macam ni? Cakap perpaduan kasih sayang cuma di bibir saja. Tapi hati penuh dengan ketamakan. Tamak, rebut itu, rebut ini. Tak boleh lebih kurang bersama sahabat. Mana nak cari macam ni? Ini yang realiti yang ada. Yang sedang berlaku di kalangan umat Islam. Menyebabkan mereka berpecah belah. Ala tanaza'u wa tafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, berkali, bergaduh. Nanti kamu lemah, hilang kekuatan kamu. Ini realitinya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kamu lihat mereka bersatu, tapi hati mereka berpecah. Hati itu tak boleh nak disatukan. Umat Islam hilang kekuatan. Sebab itu kena bina balik kekuatan ummah ni. Perpaduan ni. Hidup berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu. Jangan ada sifat hasad, dengki. Sifat mazmumah kena buang. Ada hasad, dengki, tak boleh bersatu. Ada tamak, halabah, tak boleh bersatu. Ada apa lagi? Sifat-sifat mazmumah. Inilah penghalang penyatuan ummah. Kena kikir buang, kena tarbiyah, kena didik. Maknanya makan masa yang cukup panjang. Generasi ni kena dididik daripada kecil. Tu kita buat sekolah pasti, seriti, tahfiz, pondok. Nak didik balik umat ni. Dia bukan boleh buat begitu saja. Dia tak lahir dengan begitu mengejut. Dia memerlukan proses yang panjang. Tapi kita kena bermula. Perjalanan yang jauh itu mesti dimula dengan perjalanan yang pertama. Mula jalan. Mungkin kita takkan lihat perpaduan ummah di zaman kita.
Zaman anak kita besok, cucu kita, zuriat kita akan datang, insya-Allah. Kalau kita buat kerja tu, satu hari umat akan bersatu. Bila umat bersatu, orang kafir tak boleh ambil kesempatan. Yang orang kafir boleh kuasai kita kerana kita tak bersatu. Punca tak bersatu, hati kotor. Hati tu berpecah belah. Hati tu berpenyakit. Kena hilang penyakit-penyakit ni. Tak boleh kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati-hati yang kotor ini. Ya, itu dia. Jadi Allah dah buka dengan rahmatnya, iaitu berjinak-jinakkan dengan dia, dengan Allah dalam tiap-tiap segala waktu mereka itu. Ayyuta'a fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfara. Bila orang tanya Imam Mujahid apa itu taqwa, at-taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa, bahawa Allah Ta'ala sentiasa ditaati, tidak diderhakai. Sentiasa dalam urusan apa pun dia taat kepada Allah, dia tak derhaka Allah. Wa ayyuzkara wala yunsa, Allah diingati, tak pernah dilupai. Orang buat maksiat ni dia lupa Tuhan. Seseorang takkan berzina kalau dia ingat Tuhan. Seseorang takkan mencuri kalau dia ingat Tuhan. Seseorang tu tak akan minum arak kalau dia ingat Tuhan. Mana bila dia sentiasa ingat Tuhan, sentiasa dia dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ayyushkara wala yukfara, Allah Ta'ala sentiasa disyukur akan nikmatnya dan tidak dikufur akan nikmatnya itu. Nikmat Allah sentiasa kita guna. Setiap saat kita mendapat nikmat Allah, maka setiap saatlah kita syukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ada semua ni, baru hamba bagi Allah, baru berjinak-jinak dengan Allah setiap waktu mereka itu. Dan iaitu balas kemudian daripada amal. Bila kita beramal, yang ni Tuhan bagi kat kita. Maknanya lepas amal, amal. Lepas amal, amal. Lepas satu amal, amal. Kita syukur, makna kata sembahyang zuhur, Allah bagi sembahyang asar. Kita syukur sembahyang asar, Allah bagi sembahyang maghrib. Syukur sembahyang maghrib, Allah bagi sembahyang isya. Syukur sembahyang isya, Allah bagi sembahyang subuh. Syukur amalan wajib, Allah bagi amalan sunat. Syukur amalan sunat, Allah bagi hati itu pula lagi ingat dan berjinak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kamu syukur, aku tambah. Tapi ingat, kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Jadi orang ni sentiasalah maknanya beribadat kepada Allah dalam setiap keadaan dia. Ni nikmat yang paling hebat lah. Ya. Jadi Allah balas kemudian daripada amal kerana wujudnya martabat atasnya. Allah nak bagi martabat. Dia boleh sembahyang fardu, dapat sembahyang berjamaah. Dia dapat sembahyang jemaah, Allah angkat martabat dia sunat rawatib. Dia boleh rawatib, Allah bagi martabat tambah lagi sembahyang sunat duha. Dia buat duha, Allah bagi lagi sunat tahajud. Dia buat tahajud, Allah bagi lagi sunat tasbih. Jadi kalau kita tengok dia tu, Masya Allah, sentiasa beribadat, taat dan patuh perintah Allah dalam segala tindak tanduk dia. Itu dia. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad ni pesuruh Allah, Rasulullah. Orang yang bersama Muhammad, para sahabat Nabi. Apa sifat mereka sahabat-sahabat Nabi? Pertama, asyidda' 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka tegas dengan kafir yang menentang Islam ni.
Tapi dengan orang Islam sendiri, mereka berkasih sayang. Ruhama ubainahum, berkasih sayang, bertolak ansur. Ini terbalik. Dengan kafir tolak ansur, dengan Islam keras kepala. Ini kacau. Bukan sifat sahabat, bukan sifat orang Islam. Tarahum ruka'an sujadan. Kamu lihat mereka sentiasa rokok dan sujud. Artinya dia semayang tak tinggal kan? Duk semayang macam dah. Rokok ni tunduk patuh perintah Allah setiap masa. Ketika makan ikut perintah Allah, ketika pakai pakaian ikut hukum Allah, tidur bangun ikut hukum Allah, bekerja ikut hukum Tuhan. Sentiasa. Tarahum ruka'an sujadan. Kamu lihat mereka sentiasa rokok, sentiasa sujud. Dalam urusan hidup dia sentiasa taat kepada Allah. Dia meniaga ikut Tuhan, berternak, bertani, bermuamalah, bersembang, semua ikut hukum Tuhan. Tak ada satu saat pun mereka melupakan Tuhan. Untuk apa? Ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Ketaatan mereka itu sentiasa untuk mencari redha Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Kesan dia, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kamu lihat muka mereka, tanda-tanda sujud, bercahaya muka mereka tu. Tengok muka mereka tu kita sejuk hati. Tak ada tengok muka penyangak atau macam, tak ada. Tengok muka sahabat, tengok muka orang ini, hati kita dah, makna kita seronok dengan dia. Allah tunjukkan tanda-tanda orang yang tunduk kepada Allah tadi ni. Itu makna kerana wujud martabat atasnya. Allah angkat martabat mereka ni. Yang sentiasa beribadat, yang sentiasa tunduk perintah Allah. Kemudian kata musannif dan kata Abu Turab, ya Al-Khashi rahimahullah ta'ala, apabila sadiq hamba itu dalam amalnya, sadiq ni benar hamba tu atas amal zahir dan batin. Apa sadiq zahir? Mengikut, makna kita hukum hakam. Macam kita semayang, sadiq zahir ikut hukum hakam, rokok, sujud, tunaikan dia punya, kita kata rukun-rukun dia, syarat-syarat dia, syarat sah, syarat wajib, semua kita tunai bagi elok. Itu makna kata sadiq pada zahir. Sadiq pada batin, niat tu ikhlas, buat ibadat betul-betul kerana Allah, berpolitik kerana Allah, mencari redha Allah, nak dapat pahala melalui politik, perjuangan politik. Kita menang, kita nak daulatkan hukum Allah, kita berkuasa nak tolong orang susah. Allazina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akhibatul umur. Orang yang Tuhan bagi kuasa politik, dia guna untuk apa? Aqamus shalah, dia dirikan semayang. Ulama tafsir kata maksud pemerintah diri semayang ni, pemerintah tarik rakyat dia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Pihak berkuasa, orang yang ada kuasa lebih mudah tarik orang pada orang yang tak ada kuasa. Dia nak tarik orang pun mudah kepada Allah, dia nak bawa orang jauh pada Allah pun mudah. Dia boleh buat. Sebab dia ada kuasa, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh guna TV dia, dia boleh guna abang dia, dia boleh guna seluruh keupayaan dia menarik manusia pada Allah. Dalam masa sama dia boleh tarik orang jadi jahat dengan kuasa dia tu, boleh. Kita bercita-cita nak dapat kuasa politik, dengan kuasa politik tu kita nak tarik orang kepada Allah. Wa atawuz zakah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kata ulama, maksud keluar zakat ni mengagih-agihkan kekayaan negara secara adil. Jangan sampai orang tak makan, tidur berkelaparan. Jangan sampai ada orang tak boleh menyambung pelajaran sebab tak ada duit. Jangan sampai ada orang tak ada rumah, tidur tepi jalan.
apa gelandangan. Jangan mamerkan dekat tu. Dia agih-agihkan kekayaan negara secara adil. Negara kita ni kaya, duit banyak. Tapi ahli politik duk isi temolok mereka ya. Kenyangkan diri mereka. Kenyangkan maknanya kita kata puak larak mereka. Hidup kaya-kaya, rakyat terpinggir. Tapi bila nak cari kuasa, cakap pasal rakyat. Kita akan tolong rakyat. Kita akan bela rakyat. Cakap dia, bohong. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita betul-betul ikhlas nak bersatu, lahir pada hati kita yang jujur, Allah satukan hati kita. Tapi kita sendiri, makna kata tidak ada niat ikhlas, sodik tu tak ada. Tak berlakulah perpaduan ummah tu. Itu yang masalahnya. Sebab tidak ada sodik, tidak ada keikhlasan dalam berpolitik semata-mata untuk menjadi kesenangan hidup. Habislah rosaklah ummah. Jadi kita buat apa? Kerana Allah. Dunia kerana Allah. Semua kerana Allah. Jadikan dunia ini untuk mencari redha Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan apa yang ada di dunia semua untuk kamu. Jadikan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bukan dunia jadi matlamat hidup dah. Dunia sebagai alat yang kita guna untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ya, itu kata Abu Turab. Dia kata kita ulang balik kata Abu Turab. Dia kata ya, apabila sadiq hamba itu dalam amalnya, orang tu betul amalan tu kerana Allah semata-mata, nescaya diperoleh atasnya sebelum mengerjakan dia. Kalau kita niat tu kita betul, sebelum mengerjakan Tuhan dah bagi pahala dah kat kita. Tuhan dah bagi kat kita sebelum, makna kata Allah balas sebelum kita buat lagi dah. Niat yang baik tu Tuhan dah tulis, malaikat dah tulis dah. Apa-apa kebaikan kita nak buat, Nabi kata bila niat kita baik, malaikat tulis siap dah. Kita macam kita nak main pondok, belum main lagi nak pergi mengaji pondok ni, niat aku nak pergi duduk pondok, malaikat tulis dah. Kita pun naiklah bawa kereta nak pergi pondok, berlaku kemalangan raya, kita mati. Tak sempat sampai pondok, tak sempat mengaji, dah masuk dah. Allah dah tulis siap dah. Orang yang cita-cita tu, niat tu kena betul. Kita nak berpolitik, tujuan kita untuk mendaulatkan syariat Allah, Tuhan tulis dah. Dah dapat kuasa, kita laksanakan tugas kita. Lagi banyak tulis. Betul, kenapa betul niat? Niat tu kena elok dalam semua gerak kerja kita. Meniaga bukan nak kaya, nak tolong Islam. Kita berpolitik, nak tolong Islam, nak tegakkan agama Islam, apa saja. Ini tugas kita, makna kata nak menunjukkan pada masyarakat politik ini suci. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai tokoh-tokoh politik. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tokoh politik yang ternama. Kenapa kita tak boleh politik? Kerana tak boleh. Orang tak mahu politik. Macam sekarang ni, dah timbul satu kelompok manusia yang meluat dengan tokoh politik. Keluar seorang pakcik tu, dia tu isteri dia pergi mana tak tahu, pergi luar negara, balik keluar negara, kena kuarantin 14 hari. Lepas tu baru ni orang balik Sabah tak kena kuarantin. Mengamuk oleh dia. Dia marah habis tokoh politik. Dengan peh-peh dia marah habis. Peh pun tak guna dia kata. Dia marah. Dengan kita sekali pula dia marah. Tambahlah ni duk rebut jawatan ni kan. Berjumpa agung. Timbul satu kelompok yang meluat dengan politik ni. Meluat sungguh. Sedangkan kalau orang tolak politik, politik akan dikuasai oleh orang kafir. Lagi teruk kita. Jalannya kita kena bergerak dengan elok, dengan cara yang betul. Betulkan niat kita, buat bagi elok.
Kita nak bersihkan balik politik ni. Biar orang nampak, oh politik ni bagus, penting. Baru orang nak datang mendaftar sebagai pengundi, nak bersama-sama perjuangan Islam. Macam tu. Ni tak orang nampak ni. Tu yang ada kawan cerita, betul tak tahu. Dia pergi Kuala Lumpur, nak terkencit, dia singgah tandas awam. Dia tengok di tu ada tulis, kanak-kanak 50 sen, orang dewasa RM1, tokoh politik RM5. Dia tanya pasal apa? Orang politik kena sampai RM5? Sebab orang politik kuat kencing, dia kata. Kencing dia banyak. Itu image tu, image. Ni kita bawa politik Islam. Kita nak memperkenalkan pada orang politik Islam. Lagi jalan dia, matlamat dia, cita-cita dia. Kalau Allah bagi kita kuasa, kita nak gunakan kuasa politik itu untuk melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Nak agih reta benda negara cara adil. Kan? Walillahi aqibatul umur. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Itu dia. Jadi kata Abu Turab, sebelum kita beramal pun dah, kalau kita betulkan niat kita, Tuhan dah tulis siap dah apa yang kita nak buat tadi. Dan apabila ikhlas dalamnya, dalam beribadat itu, nescaya diperoleh manisnya pada ketika mengerjakan dia. Kalau kita ikhlas betul-betul, masa buat kerja tu rasa manis, seronok. Semayang rasa lazat manis. Kita berjuang, kita berpolitik walaupun letih, susah, habis masa, tapi dapat manis. Halawatul jihad, kemanisan berjihad. Dia tak rasa letih dalam buat kerja-kerja Islam ni. Dia seronok buat. Pasal apa? Tuhan dah campak manis. Apa balasan Tuhan bagi orang beramal? Kata Abu Turab, dua. Yang pertama, niat nak beramal pun dah Allah tulis. Satu, masa beramal tu Tuhan bagi rasa manis, sedap, lazat dalam mengerjakan amal ibadat. Semayang dia manis, semayang dia lazat. Bacaan Quran dia seronok, lazat, manis, sedap. Berjuang dia rasa manis. Dia buat gerakkan projek ekonomi, dia rasa seronok buat kerja. Ada main. Dengan syarat kalau niat kita ikhlas. Kalau niat tak ikhlas, mengharapkan sesuatu, Allah, kita rasa boring buat kerja tu. Malas, segan, kan? Menyampak, boring. Tapi kalau kita ikhlas, Allah campak kita manis, seronok dalam mengerjakan amal tadi ni. Ya, kata Sabit As-Sani radhiyallahu anhu, telah bersakit aku dalam membaca Quran pada masa 20 tahun dan beroleh aku kesukaan 20 tahun. Kata Sabit As-Sani. Nak dapat manis tu kena susah dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu, senang kemudian. Kena sanggup sakit baru boleh senang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berserta kata Allah, fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya berserta payah tu usra, yusra, tenang. Allah ulang 2 kali ayat tu. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas susah, senang. Jadi kata Sabit As-Sani, aku susah membaca Quran ni 20 tahun. 20 tahun dia terpaksa bermujahadah, bersusah payah, malas, segan, macam-macam main. Tapi berkat mujahadah 20 tahun itu dan beroleh kesukaannya 20 tahun. 20 tahun lepas tu seronok baca Quran. Kena susah dulu. Ada dulu sini ada lah, tak ada lah, mesin batu semen. Mesin batu semen. Dia start, dia pakai engko. Kong 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 kong. Nak bagi hidup tu cukuplah payah.
Tapi dan hidup senang tak? Senang. Masa nak start tu payah. Dan dia hidup, jalan terus-terus tak berhenti. Kita macam itulah. Dalam hidup kita ni, mula-mula kena susah. Apa pun kena sanggup bersusah payah. Kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagu dia? Semua orang tak sagu. Tapi dia tak mau pecah ruyung, tak mau susah payah. Siapa nak bagi kita senang? Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang, nak pergi cari mana? Tak dapatnya, kena sanggup bersusah payah. Nabi orang yang susah payah dengan sahabat nak mendaulatkan Islam untuk kesenangan generasi yang akan datang. Kan? Semua orang nak senang, susah dia tak mau, mana boleh. Sebab itu kena sanggup bersusah-susah dulu. Fa inna ma'al usri yusra, berserta susah senang. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sanggup bersusah payah berjihad di jalan kami, kami tunjuk jalan. Buatlah apa pun. Kena sanggup mula dengan susah. Lepas itu kemudian insya-Allah senang. Dan seperti demikian itu, ya. Dan demikian itu kata Utbah telah mendirikan pada malam. Ya. Dan seperti kata demikian itu, kata siapa dia? Utbah. Mendirikan pada malam, nak mendirikan malam. 20 tahun aku susah bangun malam, 20 tahun aku senang bangun malam. Nak mudahkan bangun malam kena susah dulu 20 tahun. Pasang jam loceng lah, panggil isteri suruh gerak lah. Kena sungguh-sungguh baru dapat. Manjadah wajadah. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Tidak. Dalam semua perkara kita kena sanggup bersusah payah. Tidak. Mau wujud kemudahan dan kesenangan. Dan kata setengah ulama rahimahullah ta'ala, tiada dalam dunia itu waktu yang menyerupai ia akan nikmat ahli syurga, melainkan orang yang mendapat akan dia kata mendapat akan dia ahlu tamalluk dalam hati mereka itu pada halawatul munajat. Itu dia. Kata setengah ulama rahimahullah ta'ala, tiada dalam dunia itu waktu yang menyerupai ia akan nikmat dalam syurga. Sehebat-hebat nikmat kita dapat dunia ni, tak menyamai di syurga besok. Jauh sangat. Tak boleh nak nilai kehebatan balasan di syurga. Nikmat apa pun kita dapat, tak dapat menyamai nikmat di syurga. Melainkan, kata setengah ulama, orang yang barang yang mendapat akan dia ahli tamalluk dalam hati mereka itu pada malam halawatul munajah, melainkan orang yang dipanggil hati orang tamalluk, hati orang yang sentiasa takluk dia tu dengan Tuhan, terikat dia dengan Tuhan. Allah bagi mereka halawatul munajat. Dia bangun malam, dia bermunajat dengan Allah, dia rasa sedap yang amat sangat. Tenang jiwa. Dia rasa Tuhan dekat dengan dia. Dia yakin doa ya Tuhan makbul. Dia yakin apa yang disebut Tuhan dengar, doanya didengari oleh Allah. Allah campak dia perasaan, makna kata terlampau hampir dia dengan Allah. Keseronokan dia bermunajat dengan Allah. Ini hati orang yang tamalluk. Orang ni disebut oleh Allah liman khafa ma rabbihi jannatan. 2 syurga Allah bagi kepada orang yang takut dengan Tuhan dia. Orang yang betul-betul takut pada Tuhan, Allah bagi 2 syurga. Pertama syurga di dunia, yang kedua syurga di akhirat. Apa syurga dunia? Ni munajat, rasa sedap, seronok, lazat. Dia berdoa tengah-tengah malam, sedap-sedap orang azan subuh. Dia sembahyang mendirikan malam, sedap-sedap orang dah sembahyang subuh, orang dah azan subuh. Rasa masa yang panjang dia berdiri malam tu,
dia rasa masa yang cukup singkat. Macam mana Nabi berdirikan malam sampai kaki dia bengkak. Dia berdiri lama tu, kaki dia bengkak dalam mendirikan malam. Sebab dia berdiri tak terasa. Kerana lazat sedap manis yang Allah anugerah kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermunajat. Inilah anugerah segera daripada Allah sebelum Allah nak bagi makna syurga di akhirat besok. Siapa dapat syurga di dunia ni, syurga munajat ni, di akhirat besok dia dapat syurga yang kekal abadi. Orang yang tak dapat yang ni di dunia, dibimbangi di akhirat tak dapat syurga. Kita ukurlah diri kita. Ada tak kita bermunajat rasa manis, berdoa rasa sedap, beribadat rasa lazat? Tak dapat. Usaha bagi dapat. Macam mana tak dapat? Tu yang saya sebut hari tu ni, kena menjalani 3 peringkat, 3 fasa. Apa pun kita nak buat, kena melalui 3 fasa. Nak bangun malam, nak dapat bangun malam ni lazat sedap manis. 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa paksa. Kena paksakan diri bangun malam tu. Itu panggil mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lepas sungguh-sungguh jalan kami bagi kat dia. Peringkat pertama kena paksa. Bangkit juga. Kalau kita boleh buat benda ni, akan sampai satu peringkat dia jadi biasa. Jadi kebiasaan dah. Dah jadi kebiasaan. Macam muslimat dulu tak pakai tudung. Dia pakai tudung. Mula-mula tu panas. Asal panas lah, rimah lah. Tapi dia paksa diri dia pakai juga pakaian menutup aurat dari ni. Sampai satu peringkat dia jadi biasa. Dah jadi tak perlu, tak rimah dah, jadi biasa dah. Sampai satu peringkat dia rasa sayang kepada pakaian menutup aurat tu. Dia takkan keluar rumah dengan tak pakai tudung. Tak boleh, dia tak boleh, memang tak boleh. Walau rumah sebelah menjebelah ni, keluar rumah ni masuk rumah tu, tak boleh. Nak keluar rumah mesti pakai. Tu ada campur perasaan kasih kepada pakaian dia. Kalau kita beribadat malam hari tu, Allah dah campur rasa sayang kepada ibadat kita. Alamat dia, bila kita tertinggal, kita rasa rugi yang amat sangat. Aku tak bangkit malam ni tak sedap langsung. Melengung sepada. Pasal apa? Keperasaan rugi yang amat sangat. Tu Tuhan dah bagi dah tu. Tuhan bagi dah sikit Tuhan bagi. Manis, sedap, tenang, khusyuk, tawaduk. Datanglah berbagai-bagai anugerah daripada Allah Ta'ala. Kerana ketika itu layak dah hati kita menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pokoknya atas kita lah. Kalau kita nak, kita usahalah. Paksa, biasa, dan akhirnya Allah bagi kita macam-macam anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cara-cara dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Ini kita sambung besok lah. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin.